Didik TV KPM. Tak sia-sia aku berniru dalam peperiksaan. Kan dah dapat straight A dah. Dia orang tak tahu tau, aku ada teknik meniru. Sekarang ni aku dah berjaya, aku dah boleh melanjutkan pelajaran ke luar negara nanti. Aiman? Oh, Aiman. Ustazah. Ustazah, apa khabar Ustazah? Sihat? Sihat. Kenapa tu Aiman? Ustazah dengar gembira sangat pada hari ini. Yalah Ustazah. Saya sebab saya usaha sungguh-sungguh Ustazah. Alhamdulillah saya dapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan ni Ustazah. Tahniah Aiman. Ustazah tak ada dengar apa-apa kan tadi kan? Dengar jugalah Ya sikit-sikit ke? tu. Aduh Ustazah. Jadi Ustazah, dalam kehidupan kita ni Ustazah kan, setengah orang bila mana kita tengok di depan nampak elok je kan, ya, tapi betul. sebenarnya di belakang tu di sebaliknya. Ya. Apa pelajaran yang dapat kita ambil daripada sketsa ini Ustazah? Okay, Aiman, dalam kehidupan kita ni adalah sebagai pelaku watak. Pelaku watak dan mungkin di depan lain, di belakang lain. Jadi sebab itu kita ada macam-macam topeng. Ada topeng bermacam-macam color. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang merah, mungkin hijau, mungkin biru. Jadi dalam kehidupan kita ini, kita kenalah bersikap benar supaya kita tidak dikatakan sebagai seorang yang munafik. Alamak. Iaitu orang yang sentiasa berpura-pura tetapi niat tidak menghalalkan cara. Okay. Terasa pula saya Ustazah ya. Baik, untuk segmen pada kali ini, apakah yang akan Ustazah kongsikan? Dipersilakan. Okey, insya-Allah anak-anak di rumah dan juga di talian, insya-Allah pada hari ini kita akan mempelajari pula tuntutan bersikap benar dalam kehidupan. Baiklah, sebenarnya untuk bersikap benar, kita kena bersikap benar dalam semua keadaan, dalam semua perkara. Namun di sini Ustazah ingin fokuskan kepada 5 keadaan yang mana murid-murid mesti bersikap benar, iaitu yang pertama sekali adalah dalam bertutur kata. Dalam bertutur kata, dalam bercakap dengan orang lain, iaitu perkataan kita. Iaitu kita tidak boleh berbohong, kita tak boleh mengeluarkan lafaz dosa. Jadi, Aiman, Ustazah nak tanya murid-murid di talian, siapa yang dapat memberikan contoh lafaz dosa? Lafaz yang tidak betul. Oh, okey. Nampaknya siapa tu ya? Rafiq Hariri. Okey, Rafiq Hariri nak bantu Ustazah. Dipersilakan Rafiq. Contoh lafaz dosa Ustazah. Ya. Saya terlewat datang sekolah kerana jam loceng tak bunyi. Okey. Padahal hakikatnya bangun lewat sebab main permainan video sehingga lewat malam. Tu dia kan. Jadi Rafiq tak boleh buat macam tu kan. Jadi kita kena bersikap benar dalam kata-kata. Kalau cikgu tanya, jawablah yang benar. Sebab kalau kita jawab yang benar, kita akan mendapat kepercayaan. Yang mana kepercayaan ni susah untuk seseorang ni percaya pada kita. Jadi sekali kita dah bercakap bohong, lepas ni orang tak akan percaya pada kita lagi. Okey, dan seterusnya, keadaan yang kedua yang mesti kita bersikap benar adalah dalam niat dan kemahuan. Aiman. Saya Ustazah. Ni Ustazah nak ajar ni. Kena dengar elok-elok. Lepas ni jangan ulang lagi ya Aiman. Baik Ustazah, saya minta maaf Ustazah. Jadi dalam niat dan kemahuan, walaupun kita ingin berjaya, walaupun kita ingin mendapatkan sesuatu kebahagiaan dalam hidup kita, tapi murid-murid perlulah diingatkan bahawa niat kita hendaklah ikhlas semata-mata kerana Allah. Dan seterusnya, apa yang kita niatkan, kemahuan kita tadi adalah semata-mata untuk membuat kebaikan dengan cara yang betul, dengan cara yang benar. Baiklah. Jadi ada tak murid-murid di talian ingin berikan contoh kepada Ustazah niat dan kemahuan yang tak betul? Okey, ada siapa yang nak bantu Ustazah? Okey, Adham. Sekali lagi Adham. Okey, dipersilakan Adham. Contoh niat yang tak betul, aku mesti berjaya dalam peperiksaan ni, barulah aku lagi hebat daripada orang lain. Okey. Ini lain pula. Dia nak berjaya tapi bukan sebab menipu, tapi dia nak nampak hebat depan orang lain. Tak boleh macam tu. Tak boleh macam tu sebab kalau kita hendak berjaya,
pastikan niat apa yang kita lakukan tadi semata-mata ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah. Dan seterusnya pada azam dan cita-cita. Setiap orang ada matlamat, setiap orang ada kemahuan dan kehendak apa yang hendak dicapai dalam hidup. Tapi anak-anak perlulah diingat, dalam kita nak bertekad untuk mencapai cita-cita tadi, kita kena melakukannya dengan bersungguh-sungguh dan kita hendaklah tindakan kita ni tadi seiring dengan keazaman kita. Maksudnya, azam kita betul, tindakan kita, cara kita juga untuk mendapatkan azam tadi dengan cara yang betul. Okey, dan Ustazah pergi pada situasi dan keadaan yang keempat yang mana tuntutan bersikap benar sangat-sangat ditekankan, iaitu dalam menepati janji. Okey, dan dalam menepati janji bila kita mengutarakan memberi orang kata pengharapan kepada orang lain untuk kita laksanakan sesuatu. Jangan kita mengambil mudah dan ambil sambil lewa dengan apa yang kita janjikan. Mampu ditunaikan, janji tadi adalah mampu untuk kita tunaikan. Dan yang kedua, menunaikan, kita hendaklah menunaikan apa yang kita janjikan. Dan yang ketiga, melaksanakan sesuatu ini tadi mestilah tepat seperti yang telah kita janjikan. Jadi boleh tak murid-murid di talian berikan contoh kepada Ustazah sifat menepati janji? Ada siapa nak bantu Ustazah? Okey, silakan. Okey, Anik. Ya, Ustaz. Kita wajib menepati janji sekiranya kita berjanji. Contohnya, kalau kita dah berjanji pada pukul 3, kita wajib bersiap pada pukul 3. Melainkan ada kecemasan. Ya, betul tu Anik. Jadi kalau kita dah berjanji, kita kena tepati, melainkan kita dalam situasi yang cukup terdesak yang mana ia di luar jangkaan kita. Baiklah, dan yang terakhir sekali iaitu tuntutan bersikap benar dalam tugas dan pekerjaan kita. Jadi dalam pekerjaan kita, kita hendaklah melakukan sesuatu tanpa mengharapkan balasan dan kita melakukan seberapa boleh yang terbaik yang dapat kita usahakan untuk hasil daripada tugasan dan pekerjaan kita tadi. Okey, ada siapa nak bagi contoh tak seseorang yang amanah dalam tugas? Murid-murid ada yang nak bagi contoh? Okey, dia Ulhaq, dipersilakan. Contoh benar dalam tugas ialah jika kita berjanji untuk menyiapkan kerja sekolah, kita mestilah menguruskan masa dengan baik dan buat dengan sungguh-sungguh. Okey, betul tu dia Ulhaq. Kalau kita diberikan kerja sekolah, kita kena jaga pengurusan masa kita. Kita kena berdisiplin dengan masa seperti mana murid-murid ustazah yang ustazah kasihi. Jadi kamu kena menjaga dan menepati masa untuk melaksanakan tugas tadi seperti tarikh yang telah diberikan oleh cikgu untuk penghantaran. Okey, seterusnya Aiman, Ya, kita Ustazah. ada satu slot yang cukup menarik. Okey, iaitu kita ada permainan. Kita main permainan sikit Aiman ya. Baik. Iaitu permainan bola beracun. Wow. Okey, jadi dalam permainan ini Ustazah nak minta bantuan Aiman. Saya? Okey, Ustazah Aiman nampak dia ada kotak di depan Aiman, itulah dia kotak beracun. Okey, dan kita akan memilih bola dalam kotak tu Aiman. Okey, baik. Boleh saya mulakan Ustazah? Okey, dipersilakan. Okey. Siapa yang kena ni kan? Okey, baik. Bola yang pertama. Nombor 1. Okey, nombor 1. Okey, nombor 1 ni, okey, anak-anak murid, Ustazah akan berikan soalan, situasi tentang sesuatu keadaan. Dan Ustazah ingin kamu teka, okey, keadaan apakah yang paling sesuai dengan situasi yang Ustazah berikan. Okey, siapa nak jawab dulu soalan nombor 1 ni? Sebelum Ustazah bacakan soalan, siapa volunteer ni? Siapa jawab dapat bintang. Okey, Anik. Okey, Anik, bersedia dengan soalan Ustazah? Soalan 1. Okey. Okey. Ustazah bacakan soalan. Dengar baik-baik, Anik. Soalan 1. Mastura memberitahu rakannya bahawa semua harta adalah milik bapanya. Walhal harta tersebut milik majikan bapanya. Apakah situasi ini, Anik? Okey, silakan. Silakan, Anik. Benar dalam tutur kata, Ustazah.
Ya, okey tepat. Betul. Okey, Betul? Tanya. Okey, ya, Tanya. okey. So kita bagi bintang pada Ani. Baik. Okey. Kita Seterusnya, pilih bola. Kita pilih bola yang kedua, Aiman. Baik. Ya. Okey. Kita dapat bola nombor 2. Okey. Hebatnya Aiman dapat ikut susunan satu Ikut dua. susunan pula ya. Okey, baiklah. Siapa nak mencuba menjawab murid-murid di talian? Siapa yang nak mencuba menjawab untuk soalan yang kedua? Okey, Silakan. Rafiq. Okey, Rafiq, dengar elok-elok situasi yang Ustazah bacakan dan sila teka situasi ini. Muiz terlewat sampai daripada waktu yang dipersetujui kerana keretanya mengalami kerosakan. Situasi apakah ini dalam bersikap benar? Benar dalam janji Ustazah. Ia benar dalam janji. Jadi kalaulah dia berjanji tetapi ada kecemasan sebegini, ia adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Okey. Tahniah. Dan jangan lupa Aiman, kita bagikan bintang kepada Rafiq. Rafiq. Okey, baik. Seterusnya. Baik, boleh saya buat lagi, Ustazah? Ya, pilih. Kita pilih. Ya. Okey, kita dapat nombor 3. Ikut Nombor urutan. 3 ikut urutan. Oh, baguslah Aiman. Tangan Aiman tu dah kena jampi kan? Dah kena jampi dah. Okey, siapa yang sukarela untuk yang ketiga pula? Adham. Okey, Adham. Ustazah bacakan. Bersedia untuk meneka situasi ini. Mazni menipu dan menggunakan duit orang lain untuk cepat kaya dan keluar daripada kepumpungan kemiskinan yang dialaminya. Situasi berkata benar yang mana satukah ini? Yang mana satu? Benar dalam azam dan cita-cita. Ya, betul. Jadi sekiranya Mazni berazam dan bercita-cita untuk berjaya, maka keluar daripada kepompong kemiskinan, maka Mazni hendaklah berusaha dengan bersungguh-sungguh dan menggunakan jalan yang betul. Bukan jalan pintas. Okey Aiman, dipersilakan untuk bintang dulu. Okey. Bagi kepada Adham. Ya, Adham. Alright. Dan terima yang kasih, terakhir. Aiman. Yang terakhir. Okey, kita dapat nombor 5. Okey, nombor 5. Okey, siapa nak jawab? Cepat. Siapa nak jawab? Siapa nak cuba jawab? Okey, Dia Ulhaq. Okey, Dia Ulhaq, dengar elok-elok soalan Ustazah. Okey, situasinya Nora menggunakan masa kerja untuk mempromosikan perniagaan peribadinya. Keadaan apakah itu, Dia Ulhaq? Benar dalam tugas Ustazah. Ya, betul. Kalau kita sedang batu bekerja, kita hendaklah menggunakan, orang kata, jujur dan amanah dengan masa yang telah diberikan untuk menyiapkan semua kerja-kerja yang sepatutnya. Barulah pekerjaan kita itu mendapat hasil yang berkat. Didik TV KPM